Yang sentuh saya malam hari ini ialah Azmin Ali. Cari pasal lah Azmin. Kita akan merempat di negara kita sendiri. Benda yang biasa kita dengar di Malaysia sekarang. Bukan Malaysia je main ayat macam ni. Mat Saleh pun main juga. Tapi nasi sudah jadi bubur. Alhamdulillah, walaupun hujan dan walaupun ini adalah ceramah permulaan yang kecil dan sederhana, tapi Alhamdulillah saya tengok malam ini kehadiran yang baik. Walaupun hujan, hari Selasa, saya tengok di Facebook tontonan yang baik. Dan ia permulaan yang baik kerana saya ingat semasa dalam pilihan raya umum yang lepas, 5-6 bulan yang lepas, permulaan kita pun lebih kurang begini. Kehadiran dia bermula lebih kurang begini, 500-600 orang. Tontonan pun begini, maksudnya dia bermula selalunya sebelum saya berucap dalam 1000 lebih. Kalau bernasib baik, dia boleh digandakan selepas itu. Jadi, Alhamdulillah, walaupun ada macam-macam dakwaan sekarang. Dakwaan yang Melayu tak sokong Pakatan Harapan. Dakwaan bahawa Nogori lepas ini akan dapat seorang menteri besar PAS. Saya tak adalah gelak tapi tak percayalah. Alhamdulillah, kehadiran pada malam ini dan juga momentum itu, dia tak banyak berbeza dengan data-data dan dapatan yang kita ada yang membayangkan bahawa insya-Allah Negeri Sembilan akan terus kekal di bawah pentadbiran Pakatan dan selepas ini bersama-sama dengan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan. Saya rasa kali terakhir saya ceramah ni lama, walaupun 6-7 bulan, tapi rasa lama sangat dah. Tak reti dah macam mana nak ceramah. Kita dah pulun habis dalam PRU yang lepas. Dan saya sekarang tadi duk tengok duk kat depan ni kan. Ni yang kat depan ni sama macam orang kedekut nak beli tiket wayang. Duduk kat depan sekali ni kena dongak ke atas. Kemudian Amin pula yang berucap, dongak ke atas nampak perut dia je. Saya lepas pilihan raya yang lepas, Amin berani pakai t-shirt. Saya tak berani pakai t-shirt dah. Sebab perut dah makin besar. Rambut makin kurang. Dan memang betul, tugas untuk kita membaiki keadaan negara itu cukup berat. Jadi, awal-awal ni saya akan berceramah tiap-tiap malam ni. Malam ini di Negeri Sembilan. Malam esok di Selangor. Kemudian hari Khamis saya dah lupa. Mungkin balik ke Negeri Sembilan. Hari Jumaat kat mana pun saya lupa. Hari Sabtu dan Ahad saya di Kedah. Skrip memang akan ambil masa sedikit sebanyaklah untuk saya bina skrip yang baik untuk ceramah kan. Cuma saya memang jarang sangat ambil tahu ataupun jawab macam-macam yang dilemparkan kepada kerajaan setakat ini kerana memang tugas untuk kita baiki ekonomi itu tugas yang berat. Cuma malam ni nak ceramah, banyak-banyak orang yang nak sentuh. Yang sentuh saya malam hari ini ialah Azmin Ali. Cari pasal lah Azmin. Dia tak tahu ke saya nak mula ceramah malam ni? Orang tak kacau dia, janganlah kacau ya tak? Hari ini berita Azmin sebut. Dia kata, Rafizi sebagai Menteri Ekonomi sudah hilang taring. Tak macam dia dulu. Kan? Azmin ni kawan lama. Kawan baik. Dululah. Saya ingatlah satu nasihat yang cukup baik untuk kita semua, terutamanya yang orang politik ni. Sebelum kata kepada orang, cermin diri dulu. Sebelum kita tuduh orang, cermin diri dulu. Cuma saya teringat jugalah kalau cerita cermin ni, cakap kat Azmin, cermin memang tak pakai sebab dia selalu kabur dan sama-sama. Dia kalau dia tengok cermin tiap-tiap hari pun, walaupun dia duduk kat cermin, dia tak nampak semua kabur dan sama-sama. Jadi saya tak terkejut lah. Dia kata bahawa, yalah, sejak saya jadi menteri, kita jadi kerajaan, hilang taring, dia kata. Saya nak beritahu dia,
Dia soal diam ataupun nampak tak bising. Bila jadi kerajaan ni tugas kita banyak. Dan saya memang sebut daripada awal bahawa pada masa awal ini kita kena tumpu kepada usaha membaiki ekonomi negara. Jadi saya tak nak layan sangat soal politik ini. Tapi kalau saya jadi azmin lah, paling kurang lah sebelum tuduh orang lain hilang taring, paling kurang saya cermin diri sebab saya nak beritahu, aku hilang taring pun paling kurang aku menang pilihan raya. Paling kurang saya menang majoriti besar. Yang kalah pilihan raya walaupun taring banyak adalah Azmin Ali lah. Tapi yang penting ialah bila kita jadi pembangkang, tugas kita berlainan. Bila kita jadi kerajaan, tugas kita berlainan. Tugas sebagai kerajaan ialah kita mentadbir dan kita kena selesai masalah. Dan memang kita warisi masalah yang banyak. Masalah itu saya tak payah ulang banyak pun rakyat tahu. Masalah di peringkat kerajaan, masalah yang sekarang ini melanda rakyat, masalah di peringkat antarabangsa, semua ini perlu diuruskan. Kalau jadi kerajaan, tugas kita, baik yang di negeri, baik di kerajaan persekutuan, ialah kita kena menyelesaikan masalah. Ada banyak cara kita kena selesaikan masalah, tapi masalah itu tidak diselesaikan kalau kita mengulangi kesilapan-kesilapan yang dulu. Jadi memang tugas kerajaan lah, yang menteri ke, yang menteri besar ke, yang esko, tengok masalah, cari jalan dan cara baru untuk kita selesaikan masalah itu. Itu tugas kerajaan. Tugas pembangkang ialah mengawasi kerja kerajaan. Ada dua cara untuk kita mengawasi kerja kerajaan. Yang ini saya nak sebut kepada Azmin, kepada Muhyiddin, kepada kawan-kawan dalam PAS. Kami lama jadi pembangkang. Daripada pembangkang sampai kami menang jadi kerajaan. Kami nak ajar sedikit sebanyaklah. Berkongsi pengalaman macam mana nak jadi pembangkang yang baik dan berfungsi. Satu tugas pembangkang, bila kita kata mengawasi peranan dan juga prestasi kerajaan, pertama, ialah tengok dia buat kerja. Kalau ada penyelewengan, kamu bawa penyelewengan itu. Kamu dedahkan. Kamu buat laporan polis. Kamu serang. Bawa sehingga penyelewengan itu berhenti. Itu tugas pertama sebagai pembangkang. Tugas kedua pembangkang ialah bila tengok ada masalah, tengok cara kerajaan mengatasi masalah itu. Kalau kamu rasa cara itu tidak kena, tidak berkesan, salah. Kamu kena bawa alternatif, pandangan lain macam mana kamu akan selesaikan masalah. Kalau kamu kata harga barang tinggi, macam mana kamu nak selesaikan masalah harga barang tinggi? Kalau kamu kata kerajaan tidak boleh mengawal atau mewujudkan peluang pekerjaan, ceritalah kepada rakyat macam mana kamu nak buat. Sebab itu malam ini, walaupun mungkin yang biasa dengar ceramah saya kata, bosan lah malam ini dia cerita macam benda-benda, tak ada skandal, tak ada lawak, tak ada itu dan tak ada ini. Tapi saya harap saudara-saudari, bagi saya ruang 30 minit, saya ingat nak sambung sampai pukul 12.30. Tapi esok saya kerja. Dulu saya tak kerja, tak apa. Esok saya kerja, jadi saya kena balik awal lah. Esok kena masuk office, pukul 7.30 dah kena masuk office ni. Baik, bagi ruang kepada saya, untuk saya jelaskan sebenarnya perbandingan di antara pembangkang dengan kerajaan. Supaya dengan perbandingan ini, baru saudara-saudari, pengundi-pengundi boleh buat keputusan yang lebih bermaklumat. Sebab kita tak nak yang berlaku ialah keputusan rakyat itu adalah berdasarkan emosi semata-mata. Emosi ini tak bawa kita ke mana-mana. Dan mana-mana parti yang kerjanya bila berkempen nak masuk pilihan raya, dia main emosi saja. Kalaupun dia menang pilihan raya, saudara-saudari, negara itu akhirnya akan kecundang. Saya tak cakap kosong sebab yang ini dah berlaku kepada United Kingdom. Kalau saudara-saudari yang mengikuti perkembangan antarabangsa ingat, tahun 2010, 11, 12 dahulu,
antara perbalahan besar di negara United Kingdom ialah kedudukan UK di dalam Kesatuan Eropah. Yang orang duk sebut Brexit. Parti di sebelah kanan, parti konservatif, masa itu dia ambil pendekatan aliran kanan. Dia tak banyak beza dengan yang PN duk main sekarang ni lah. Soal emosi, kalau kita kekal dalam Kesatuan Eropah, maka pendatang asing akan datang. Kalau kita duduk dalam Kesatuan Eropah, lagi ramai nanti orang minoriti yang beragama Islam ini, nanti lagi banyak masjid keliling kita. Jadi akhirnya, yang di sebelah kerajaan, yang di sebelah lawan masa itu, termasuklah parti buruh, mereka mempertahankan kita kena duduk dalam Kesatuan Eropah ini kerana nadi ekonomi negara UK bergantung kepada mereka berada di dalam satu pasaran tunggal Kesatuan Eropah. Saudara-saudari semua tahu apa yang berlaku. Sentimen dan emosi itu dimainkan berkali-kali bahawa kalau kita tak keluar daripada Kesatuan Eropah ini, maka hancurlah kita. Tak keluar Kesatuan Eropah, pendatang makin ramai. Mak Saleh tak ada dah. Kita akan merempat di negara kita sendiri. Benda yang biasa kita dengar di Malaysia sekarang, bukan Malaysia je main ayat macam ni, Mak Saleh pun main juga. Akhirnya, bila dibuat referendum, memang betul rakyat yang termakan dengan emosi pada ketika itu mengambil pendirian untuk keluar daripada Kesatuan Eropah. Saudara-saudari tahu apa yang berlaku selepas UK keluar daripada Kesatuan Eropah. Keadaan ekonomi UK antara yang paling teruk sekali di antara negara-negara maju. Mereka dah bertukar berapa? Saya pun dah lupa kira berapa Perdana Menteri. Daripada David Cameron, tukar kepada Theresa May. Daripada Theresa May, tukar kepada, siapa Muhammad tu? Boris Johnson. Daripada Boris Johnson, tukar kepada Perdana Menteri yang perempuan yang pegang rekod sebagai Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah dunia. 42 hari. Nama dia apa? Tak ada orang ingat pun nama dia. Yang keempat, dan sekarang yang ada ni Rishi Sunak. Dalam tempoh lebih kurang 5 tahun, 6 tahun saja mereka bertukar 5 Perdana Menteri. Masalah ekonomi tak selesai. Dan sekarang ini bila ditanya balik kepada penduduk UK, rata-rata kata kami menyesal. Kalaulah kami dulu tidak emosi, kami buat keputusan secara bermaklumat, berfakta, kami tengok, kami sudah tentu tidak buat keputusan untuk menyokong mereka yang bermain emosi untuk bawa UK keluar daripada Kesatuan Eropah. Tapi nasib sudah jadi bubur.